Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Pada bulan ini kita akan menjalankan bulan bahasa kebangsaan peringkat sekolah 2021. Dan sempena bulan bahasa kebangsaan, unit kokurikulum telah bekerjasama dengan Panitia Bahasa Melayu, Panitia Pendidikan Muzik dan Panitia Seni untuk melaksanakan aktiviti dan pertandingan buat adik-adik. Sekarang, mari kita lihat yang seterusnya. Pada akhir pembelajaran, adik-adik akan dapat menulis pantun dengan format yang betul dan tulisan yang kemas pada kertas lukisan bersaiz A3 ataupun A3. Adik-adik bolehlah merujuk kepada edaran media massa pertandingan yang telah dimasukkan ke dalam Telegram dan WhatsApp kelas adik-adik. Sekarang, mari kita lihat cara menulis rangkap pantun yang betul. Sebelum itu, mari kita baca pantun itu bersama-sama. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Baik, sekarang kita akan lihat ciri-ciri pantun yang terdapat pada pantun tersebut. Yang pertama, permulaan baris 1 selari dengan baris 3. Permulaan baris 1 selari dengan baris yang ketiga. Kalau adik-adik tengok, huruf P dengan huruf H ni sama pada kedudukan yang sama. Sekarang kita lihat pula yang kedua. Seterusnya. Yang seterusnya adalah baris yang kedua dan baris keempat selari. Iaitu huruf G dan huruf B ni adik tengok pada kedudukan yang sama, iaitu sedikit ke dalam berbanding dengan baris 1 dan baris ketiga. Baris kedua dan baris keempat sedikit ke dalam berbanding baris 1 dan baris 3. Sekarang kita lihat pula dari segi tanda baca. Tanda baca pertama untuk baris pertama adalah tanda baca koma. Manakala untuk baris kedua, tanda bacanya adalah tanda baca semikolon ataupun titik berkoma. Dan tanda baca bagi baris ketiga sama dengan baris yang pertama iaitu tanda koma. Dan yang terakhir untuk baris yang keempat, tanda bacanya adalah tanda baca noktah. Okay, kalau dilihat di sini juga, bagi permulaan setiap baris, bagi permulaan setiap baris bermula dengan huruf besar. P huruf besar, G huruf besar, H huruf besar dan D huruf besar. P untuk pandan ini dengan D untuk daik ini hurufnya besar kerana dia adalah kata nama khas. Iaitu nama pandan ini adalah nama kepada pulau. Daik ini adalah satu nama gunung. Yang tu pun adik-adik kena perhatikan elok-elok. Baik, sekarang kita lihat yang betulnya. Inilah contoh dia. Sedikit dalam dan tanda baca seperti mana yang telah kita dengarkan penjelasan sebentar tadi. Okay. Harap-harap adik faham. Sekarang kita akan pergi yang seterusnya. Adik-adik telah menerima edaran pertandingan pantun tersebut. Betul? Di sini kita baca bersama-sama. Anak ayam turunnya 5, mati seekor tinggal 4. Kita hidup mesti beragama supaya hidup tidaklah sesat. Tersasul pula. Okay, yang kedua, anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi. Kita akan lihat satu persatu ciri yang terdapat pada pantun tersebut. Adakah mempunyai kesalahan ataupun tidak? Baik, kita lihat yang pertama, rangkap pertama bagi pantun tersebut. Kita lihat dari ciri yang pertama iaitu baris. Baris pertama dengan baris ketiga mesti selari. Cuba tengok. Baris pertama dengan baris ketiga selari atau tidak? Okay, kalau hari ini adik tengok ciri dia adalah berada di dalam tengah-tengah karangan. Jadi baris pertama, kedua, ketiga dan keempat kedudukannya tidak sama. Ada ke kiri sikit, ke kanan sikit walaupun tapi nampak sedikit
ke dalam atau sedikit ke luar. Tak nampak perbezaan. Tapi kalau tengok macam S ni, nampak kan? S dengan A ni jauh perbezaan ni. Yang ni ke kiri ke kanan sikit. Okey, kita tengok baris pertama dengan baris ketiga mestilah berada di luar. Baris keempat dengan baris kedua mestilah berada dalam, iaitu M dengan S mestilah selari, iaitu berada sedikit dalam. A dengan K ni mestilah di baris keluar di sini. Dia mesti sedikit keluar. M dengan S mestilah sedikit ke dalam. Nanti kita akan lihat satu persatu. Jangan risau. Okay, yang kedua, kita lihat dari segi tanda baca. Tanda baca pertama mesti koma. Betul. Tanda baca pertama koma. Tanda baca yang kedua semikolon, iaitu titik berkoma. Salah. Jadi yang ni perlu dibetulkan. Tidak tepat. Tanda yang baris bagi penghujung baris ketiga mestilah berakhir dengan tanda koma. Yang ini juga salah kerana diletakkan titik noktah. Dan pada baris terakhir bagi rangkap pantun ini mestilah berakhir dengan noktah. Betul atau tidak? Ya, betul. Noktah yang digunakan. Sekarang dari segi huruf besar pada awal pantun tersebut, di sini tidak ada masalah kerana semuanya betul. Baik. Sekarang kita lihat satu persatu dan macam mana kita nak betulkan. Anak ayah turunnya 5, tanda bacanya dan kedudukan barisnya. Mati seekor tinggal 4, kita hidup mesti beragama supaya hidup tidaklah sesat. Jadi tanda baca di sini tadi kita kena betulkan nombor 2 dan nombor 3. Manakala kedudukan baris kesemuanya perlu dibetulkan. M dengan S ni mestilah sedikit ke dalam. Okey, kita lihat. Ini. Nampak ni? Dia dah masuk sedikit ke dalam dan kedudukan baris pertama dengan baris ketiga selari. Baris kedua dengan baris keempat juga selari dan sedikit ke dalam berbanding baris satu dengan baris 3. Sekarang kita lihat dari tanda baca pula. Okay, tanda baca, koma, semikolon, koma, noktah. Baik, kita masuk satu persatu. Tanda koma. Nampak ni? Tanda koma telah dimasukkan. Okey, itu adalah tanda koma. Sekarang kita masukkan tanda semikolon. Di situ tanda semikolon. Dan yang ketiga adalah tanda koma. Telah masuk tanda koma di situ. Dan yang terakhir adalah tanda noktah. Jadi bila diselesaikan kesemuanya, maka hasil seperti itu. Sekarang kita lihat rangkap kedua bagi pantun tersebut. Okey, sama juga mempunyai 4 baris. Dan terdapat kesalahan dari segi tanda baca juga di penghujung baris tersebut. Bagi baris kedua dan ketiga juga sama. Kemudian permulaan barisnya tidak teratur ataupun tidak selari, maka perlu dibetulkan agar selari, iaitu baris pertama dengan baris ketiga selari di bahagian luar, kemudian baris kedua dan baris keempat dimasukkan sedikit ke dalam dan juga masih selari. Kita lihat. Baik, kita tengok ni. Anak dara menumbuk pandan membuat kuih hidangan keduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi. Yang ni maaf, ada pembetulan ni. Okey. L ni buang. Letak saja sampai K saja. Yang ni perlu dibetulkan. Baik, kita lihat satu persatu. Okey, yang ni telah dibetulkan. Macam tadi dia tak sama kedudukannya. Sekarang telah dimasukkan ke dalam sedikit untuk baris kedua dan keempat dan masih selari M dengan S. A dengan I sama selari dan berada sedikit keluar berbanding M dan S. Sekarang kita lihat dari segi tanda baca. Tanda baca koma, semikolon, koma dan noktah. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama koma, tanda bacanya adalah koma. Yang kedua kita akan masukkan semikolon, iaitu titik berkoma. Kemudian kita masukkan yang ketiga, iaitu tanda koma. Masuk di sana. Dan yang terakhir adalah tanda noktah bagi baris yang keempat, menunjukkan penutup bagi rangkap pantun tersebut. Inilah hasilnya apabila kesemuanya telah dibaiki. Nampak tanda bacanya? Koma, semikolon, koma, noktah. Koma, semikolon, koma, noktah. Ini rangkap yang pertama dan ini rangkap yang kedua. Mari kita baca bersama-sama yang telah kita baiki
cara penulisan pantun tersebut. Anak ayam turunnya 5, mati seekor tinggal 4. Kita hidup mesti beragama supaya hidup tidaklah sesat. Anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi. Letak ni kena baiki sedikit. Sebentar saya baiki. Kalau adik-adik lihat sini, cikgu telah pun baiki. Sebab tadi ada letak, lepas tu ada L kat sini, jadi salah. Jadi baikikan di situ. Sekarang kita lihat pembandingan. Ini adalah hasil pembetulan. Di belah kanan ni adalah hasil pembetulan. Dan manakala di sebelah kiri ni adalah permulaan yang ataupun ini adalah bahagian soalan yang diberikan dalam pertandingan tersebut. Ini adalah pembetulan yang adik-adik perlu lakukan untuk buat sebelum kita buat bingkai. Bingkai adik-adik akan buat dengan cikgu seni adik-adik nanti. Ini bahagian dari segi bahasa. Kita lihat. Nampak tak perbezaan tanda bacanya di belakang? Kemudian adik-adik bolehlah sambung untuk melakukan pertandingan tersebut. Lengkapkan pertandingan tersebut dengan cikgu pendidikan seni adik-adik untuk menghasilkan bingkai yang cantik dan kreatif. Adik-adik baca dulu arahan yang diberi dengan baik. Cikgu telah pun menunjukkan cara untuk macam mana adik membuat tulisan pantun dengan betul dan kemas. Sekarang adalah giliran adik-adik untuk bersama dengan cikgu-cikgu PSB adik-adik melakukan bingkai yang kreatif. Sampai di situ sahaja pembelajaran kita hari ini. Semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum. Dan jangan lupa subscribe